Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni Cua nak share pasal ubi kayu. Okay, so maybe ramai yang tak tahu kan pasal ubi kayu ni, pasal usul dia, kebaikan dia. Lepas tu ubi kayu ni boleh buat apa je kan. So maybe ramai yang tak tahu. Ni antara info-info lah yang Cua dapat. So mana yang ada lagi info pasal ubi kayu ni boleh share juga. Ubi kayu ni dia merupakan tumbuhan tropika yang tumbuhan tropika dan juga makanan tradisi di kalangan masyarakat terutamanya Asia dan Afrika. Okey, ubi kayu ni dia makanan tradisional untuk orang-orang dekat belah-belah Asia dengan Afrika. So memang dia lebih dekat kat belah-belah sana lah. Malah dekat Asia merupakan pengeluar ubi kayu seluruh dunia. Kira dia macam paling terbesar lah, iaitu dekat Thailand dengan Indonesia. Dia macam ubi kayu ni dia lebih dekat belah-belah situ, dekat belah-belah Thailand dengan belah-belah Indonesia. Okay, so bila dah masuk Malaysia, dia ditanam secara komersial dekat Selangor dengan Johor. Ubi kayu yang dihasilkan dalam bentuk makanan ringan dieksport. So macam bila ubi kayu ni dah masuk ke Malaysia, kita tanam secara komersial dekat Selangor dengan Johor. So kita jadikan dia macam, kita buat dia jadi kerepek, buat jadi keropok ke kan. So kita eksport keluar macam dekat Australia, USA, India, Hong Kong dan China. Okay. Lepas tu pada zaman penjajahan dahulu lama tu kan, ubi kayu ni dia makanan ruji untuk gantikan beras dan gandum. So kadang kalau macam waktu zaman-zaman penjajahan dulu kan, Jepun selalu curi beras, curi gandum apa semua kan. So diorang jadikanlah ubi kayu ni makanan ruji diorang untuk gantikan beras dengan gandum ni. Okay, so kalau untuk waktu dulu-dulu kan, secara tradisional orang makan ubi kayu ni, diorang akan rebus ataupun bakar dulu ubi kayu ni. Lepas tu makan dengan kelapa ataupun belacan. So ni makanan orang-orang dulu lah kan, sebab dulu diorang tak ada chicken chop, tak ada western apa semua ni. Diorang makan benda-benda yang macam tu. Okay, ubi kayu ni sebenarnya dia senang je nak tanam dia. Dia mudah ditanam, dan dia ambil masa 9 hingga 12 bulan untuk dapat hasil. Selain nak jadikan dia kerepek, ataupun makanan ringan yang lain. Okay, selain ubi kayu ni, selain kita boleh buat dia daripada dia jadi kerepek, sebenarnya isi dia pun ada kegunaan dia. Isi dia tu kita boleh buat kuih-kuih, ataupun nak buat untuk masak gulai. Daun dia boleh buat ulam ataupun sayur-sayuran gulai, dan dijadikan untuk makanan haiwan. Okay, so mana yang ada bela, ada yang kita macam dia menternak kambing ke lembu ke kan. So daun dia tu boleh buat untuk jadikan makanan dia orang. So memang bagus tau kalau kita tanam ubi kayu ni, sebab ubi kayu ni, ubi tu kita boleh makan, daun tu kita boleh bagi haiwan. So dia tak membazir. Maksudnya macam ada kegunaan setiap jenis tu. Ada kegunaan setiap isi daun, dia punya akar tu. So daun dia pun, daun ubi kayu ni pun dia ada pelbagai khasiat tau. Dia boleh merawat pelbagai jenis penyakit, contohnya macam demam, sakit kepala, cirit-birit, hilang selera makan ataupun luka bernanah. So daun ubi kayu ni memang dia daun saja pun dah ada macam-macam khasiat. So
memang bagus sangat. Okey, kalau cara nak gunakan daun tu kita kena rendam dulu dekat dalam air panas dalam beberapa minit, lepas tu tumbuk halus. So lepas dah tumbuk tu, daun tu letak dekat bahagian yang sakit, macam dekat kepala, dekat perut, dekat tempat-tempat yang luka. Pokok ubi kayu juga boleh dijadikan kaedah alternatif untuk mengawal pertumbuhan lalang. So memang kalau ubi kayu tu memang dia boleh halang lah pertumbuhan lalang tu. So memang dia ada macam memang dia bagus lah. So memang 1000 kebaikan kalau kita tanam ubi kayu ni. Dia daripada isi dia sampai ke dia punya pokok, daun, semua ada kebaikan dia. Ada kegunaan sekali. Okay. So yang paling penting, yang ni memang kita kena ingatkan, kulit dia tu kita tak boleh makan, sebab kulit dia tu ada asid yang boleh membahayakan kesihatan. So asid tu so kalau sebelum nak masak tu kenalah buang. So kalau nak masak tu kenalah buang kulit dia dulu, sebab kulit dia tu tak sihat, sebab dia ada asid. So nanti boleh menjejaskan kesihatan kita. Okay. So tu je yang maklumat yang Cuk dapat, info-info yang Cuk dapat. So kalau ada lagi dia punya kebaikan ataupun dia punya keburukan ke pun boleh share juga. Boleh share, sama-sama kita share. So nanti Cuk pun boleh tahu lebih lagi ilmu pasal ubi kayu ni. Okay. So jangan makan kulit dia, okay, sebab dia berasid. So bahaya. Okay. Daun dia pula jangan lupa, kalau setengah orang dia tak suka kan nak pergi klinik ke, macam makan ubat ke, tak suka, boleh cuba kaedah tradisional ni. Okay. Sakit perut ke, sakit kepala ke, luka-luka ke kan, memang sesuai lah. Senang je nak guna daun tu. Kita just rebus dulu dalam beberapa minit. Lepas dah rebus tu tumbuk. Dah tumbuk tu letak dekat tempat yang sakit tu, macam sakit perut, kalau dekat kepala letaklah dekat tepi-tepi ni ke atas dahi ni. So memang dia boleh bantu kita untuk kesihatan kita. Okay. So memang sangat-sangat bermanfaat. Okay. Isi dia kita boleh makan, boleh buat gulai, boleh buat kerepek. So jangan lupa beli kerepek dekat Kopok Snack House. Okay. Kat Kopok Snack House ada macam-macam jenis kerepek ubi kayu, ada macam-macam jenis perisa. So kalau nak dapatkan, boleh dapatkan dekat Kopok Snack House. Okay. So boleh dapatkan macam-macam perisa, bukan yang biasa je. Dia ada BBQ, ada kari, ada pedas, ada balado, macam-macam. Okay. So jangan lupa datang dekat Kopok Snack House. Okay. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.